Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Baiklah, hari ini ialah subjek Bahasa Melayu tahun 1. Kita akan masuk pada unit 9 iaitu Kita Cergas. Standard kandungan kita hari ini ialah 1.1, 2.2 dan 3.2. Manakala standard pembelajaran kita ialah 1.1.2/1, 2.2.1/3 dan 3.2.2/2. Okey, objektif kita hari ini ada 3. Pertama, cikgu berharap di akhir pembelajaran, murid dapat belajar memberikan respon secara lisan dan bukan lisan dengan betul berdasarkan situasi. Yang kedua, murid dapat membaca, memahami teks dan mencari isi tersirat. Dan yang ketiga, murid dapat menjawab soalan bercapah dengan betul. Okey. Awak boleh buka buku teks, okey, muka surat 51. Okey, muka surat 51. Unit 9 Kita Cergas. Baik, perhatikan gambar. Okey, situasi gambar ialah di padang. Okey, waktu ni ialah waktu PJPK. Okey, dan kita dapat lihat ada dialog antara guru dan juga murid-murid. Okey, apa fokus aktiviti kita hari ini? Okey, kita berfokuskan kepada aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, dan apa yang kita nak belajar ialah memberikan respon terhadap soalan yang didengar dengan betul. Okey, baik, kita boleh baca bersama-sama dan kita cuba lengkapkan dialog tersebut. Okey, kalau kita lihat di sini, okay, ada 3 dialog yang dituturkan oleh cikgu. Okey, bermula pada yang atas ni, ini yang kedua dan yang ketiga. Dan respon diberikan oleh 3 orang murid yang ini. Ya. Ini respon murid yang pertama, respon murid yang kedua dan respon murid yang ketiga. Okey, baik kita lihat sama-sama ya. Bagusnya bersenam. Okey, kita lihat dialog yang pertama yang cikgu ni tuturkan. Okey. Murid-murid, adakah kamu berpeluh selepas kita bersenam tadi? Okey, cikgu tanya, adakah kamu berpeluh selepas kita bersenam tadi? Okey, jadi kita lihat ini respon murid yang pertama. Kotak dialog pertama warna biru ni ya. Okey, dia jawab ya. Kemudian ada tanda bibir. Maksudnya kita kena letakkan diri kita sebagai watak murid tersebut. Cikgu tanya berpeluh tak selepas bersenam tadi? Adakah kamu berpeluh? Jadi macam mana kita nak jawab? Okey, respon murid yang pertama dia boleh jawab, ya, saya berpeluh selepas bersenam tadi. Ya, saya berpeluh selepas bersenam tadi. Jadi kena menjawab ya sebab ada persoalan kata tanya adakah. Jadi ya ataupun tidak. Jadi kalau berpeluh jawab ya. Ya, sekiranya soalan tu sebaliknya kita jawab tidak ya. Tapi biasanya lepas bersenam badan kita akan berpeluh. Okey, kemudian cikgu tanya lagi. Ni soalan yang kedua ni ya. Okey, tengok kotak warna pink yang kedua. Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu rasa? Okey. Jadi dijawab oleh respon murid yang kedua yang pakai tudung ni. Okey, di sini dah ada contoh dia jawab ya. Jadi respon dia, saya rasa lebih cergas, cikgu. Saya rasa lebih cergas, cikgu. Okey. Kita tengok pula dialog yang ketiga. Cikgu tanya lagi, apakah kebaikan bersenam? Apakah kebaikan bersenam? Okey, jadi murid yang ketiga ni dia jawab. Tapi di sini cuma ada tanda mulut saja. Maksudnya kita kena lengkapkan dialog tu sendiri. Okey, kalau kita jadi murid tu kita nak bagi tahu kat cikgu tu apa kebaikan bersenam. Okey, dalam buku teks ya di bawah tu ya ada panduan tentang kebaikan bersenam. Kalau kita lihat kat sini. Ya. Jadi cikgu dah ringkaskan, cikgu dah crop. Okey. Awak tengok yang cikgu bulatkan ni. Kebaikan bersenam, pertama badan cergas, yang kedua otak cerdas dan yang ketiga fikiran tenang. Jadi kita boleh gunakan panduan ini untuk menjawab soalan cikgu tadi. Ya, apakah kebaikan bersenam? Jadi contoh jawapan yang kita boleh berikan atau respon jawapan yang kita boleh berikan ialah kebaikan bersenam ialah badan cergas, otak cerdas dan menenangkan fikiran. Ya, jadi kita dah masukkan jawapan respon tadi ini berdasarkan panduan yang diberikan. Itu cara kita memberi respon apabila kita berbual ya ataupun kita disoal oleh seseorang. Okey, itulah pentingnya kemahiran mendengar dan bertutur supaya kita belajar untuk memberikan respon yang tepat. Okey. Baik.
Seterusnya kita boleh lihat kepada, kita buat sekali lah ya. Kita refer pula buku, kita rujuk buku aktiviti. Okay? Dekat aktiviti sebab tadi kita belajar tentang fokus, bagaimana memberikan respon. Jadi dalam buku aktiviti muka surat 57, okay? Ada latihan untuk awak buat ya tentang melengkapkan dialog, iaitu respon berdasarkan situasi yang diberikan. Okay, kita tengok kat sini. Aktiviti 1, lengkapkan dialog. Kemudian, simulasikan situasi di bawah. Simulasi ni maksudnya kita letakkan diri kita dalam watak cerita. Okay, kita tengok yang pertama. Kita hendak bermain apa? Kita hendak bermain apa? Okay. Jadi awak nampak dekat sini, dia tanya bermain apa soalannya. Kita hendak bermain apa? Itulah kata kunci soalan. Jadi, mestilah kita nak bagi tahu nama permainan. Jadi, respon kawan dia tadi, kita hendak bermain ketinting. Nampak? Dia menjawab soalan bermain apa? Bermain ketinting. Cuma dalam jawab dalam ayat yang lengkap, kita hendak bermain ketinting. Baik. Seterusnya, kita lihat yang kedua. Okey, dia tanya pula lagi. Kita hendak bermain di mana? Kita hendak bermain di mana? Okey, nampak di sini kata kuncinya bermain di mana. Okey, di mana merujuk kepada tempat. Jadi, di sini kan diberikan kita hendak bermain. Jadi kita kena agakkan jawapan di mana tadi. Jadi, jawapan yang kita boleh tulis ialah kita hendak bermain di padang. Okey, kita hendak bermain di padang. Okey. Baik, seterusnya gambar yang ketiga. Lepas mereka bermain, kawan dia tanya, adakah kamu seronok bermain ketinting? Adakah kamu seronok bermain ketinting? Jadi, macam cikgu cakap tadi, bila pertanyaan adakah, mesti jawapannya bermula dengan ya ataupun tidak. Ya? Jadi, adakah kamu seronok? Okey, ya. Tapi kita kenalah tambah lagi. Ya apa? Kan? Jadi contohnya, ya, saya rasa seronok bermain ketinting. Ya, saya rasa seronok bermain ketinting. Okey. Yang kelima, kawan dia tanya pula, mengapakah kamu seronok? Ya. Jadi dia jawab, saya seronok sebab apa? Persoalan dia mengapa? Kan? Sebab, alasan. Ya, kamu seronok bermain ketinting. Jadi, contoh jawapan yang boleh kamu respon, contoh respon yang boleh kamu berikan ialah, saya seronok kerana dapat bermain dengan kawan-kawan. Saya seronok kerana, biasanya kalau jawapan sebab ni mesti ada kerana, supaya, ya, kata hubung yang digunakan. Kerana dapat bermain dengan kawan-kawan. Okey, itu ialah contoh bagaimana kita memberikan respon yang betul terhadap pertanyaan yang diajukan kepada kita. Okey, baik. Kita berbalik semula kepada buku teks. Sekarang kita dah masuk kepada kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran membaca. Iaitu 2.21 tadi. Okey, awak boleh lihat buku teks muka surat 52. Okey, muka surat 52. Okey, tajuknya mari berehat. Mari berehat. Okey. Banyak aktiviti boleh kita lakukan semasa berehat. Okey. Kita tengok ada 4 orang ni, dia sedang buat aktiviti semasa mereka berehat. Berehat di sini maksudnya pada masa lapang mereka. Okey, kita tengok yang pertama. Maisara membina objek. Maisara membina objek. Jadi apa aktivitinya? Membina objek. Dia main Lego lah, kan? Dia buat binaan. Okey. Yang kedua, Kavita mewarnakan lukisan. Kavita mewarnakan lukisan. Jadi apa yang Kavita buat? Ya, Kavita mewarnakan lukisan. Yang ketiga, Rizal. Okay. Rizal membaca majalah. Rizal membaca majalah. Jadi aktiviti Rizal ialah membaca majalah. Okay.
Dan yang keempat, Nizam menonton televisyen. Nizam menonton televisyen. Jadi, apakah aktiviti yang Nizam buat semasa dia berehat? Menonton televisyen. Okay. Jadi, apa yang kita nak buat pula dalam aktiviti yang kedua ni? Kita dah baca kan? Kita dah faham. Ya? Maksudnya, kita dah nampak kat situ, ada 4 orang murid, mereka membuat aktiviti yang berbeza semasa mereka berehat. Iaitu Maisara membina objek, Kavita mewarnakan lukisan, Rizal pula membaca majalah, manakala Nizam menonton televisyen. Okey, jadi di sini kita nak belajar bagaimana untuk mencari isi tersirat daripada maklumat bacaan kita tadi. Okey, kita tengok buku teks juga yang sama bawah tu, buku surat 52. Okey, di mana ada jadual, telah dinyatakan aktiviti dan kebaikan yang diperoleh. Kebaikan inilah isi tersirat dia. Ya, sebab aktiviti tadi menyatakan isi tersirat berdasarkan bahan. Okey. Contoh yang pertama, membina objek. Tadi kan, Maisara tadi membina objek. Apa kebaikan yang didapat bila dia bina objek? Dia buat binaan tadi. Jadi, dia dapat melatih diri untuk berfikir. Melatih diri untuk berfikir. Macam kamu kan, nak buat apa? Buat macam ni, macam ni, macam ni. Jadi, merangsang daya fikir untuk membuat binaan tadi. Okey, Kavita. Aktiviti yang kedua, mewarnakan lukisan. Tadi siapa yang mewarnakan lukisan? Kavita kan? Jadi apa kebaikannya bila dia melukis dan mewarnakan lukisan? Jadi kebaikannya ialah dia belajar bagaimana untuk memilih warna. Iaitu dia tahu memilih warna kan? Jadi tahulah, okey, ni warna apa, ni warna apa. Tak adalah nanti Arnab tu kita warnakan warna biru, warna ungu kan. Kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita warna saja. Jadi sebenarnya aktiviti mewarna lukisan ni membantu kita belajar untuk memilih warna yang betul. Okey, aktiviti yang ketiga ialah membaca majalah. Siapa yang baca majalah tadi? Ya, Rizal. Okay? Rizal pula dia buat apa pada masa berehat? Dia membaca majalah. Apa kebaikannya? Kan, apa faedahnya dia bila dia suka membaca majalah? Ya, dia dapat menambah ilmu. Ya, maksudnya banyak benda yang dia tahu melalui pembacaan. Okay. Dan yang keempat tadi, Nizam. Nizam dia buat apa? Ya, Nizam menonton televisyen. Okay. Apa pula kebaikan menonton televisyen ni? Ya. Jangan fikir menonton televisyen ni ada keburukan saja. Ada kebaikannya bergantung kepada program-program TV yang kita tonton. Ya. Contohnya kalau kita tengok berita, kita tengok rancangan rencana, National Geographic dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh tahu? Apa kebaikan yang kita dapat? Okay, salah satunya ialah kita dapat mengetahui isu semasa. Kan? Contohnya kita tengok berita, kita tahu tentang perkembangan COVID yang terkini. Kita tahu tentang apa keadaan negara kita, keadaan luar negara dan sebagainya. Okey? Jadi itulah antara kemahiran yang kita belajar hari ini, iaitu kita baca dan memahami dan kemudian kita dapat menyatakan isi tersirat. Ya, maksud di sebalik ayat yang kita baca. Okey? Jadi macam biasa kita akan rujuk kepada buku aktiviti iaitu kemahiran yang sama, membaca dan juga menyatakan isi tersirat. Jadi sekarang ni awak boleh ambil pula buku aktiviti lagi semula. Okey, di mana awak boleh buka muka surat 58 iaitu kita masuk kepada aktiviti 2. Okey. Okey, aktiviti 2 macam cikgu cakap tadi, mula-mula kita kena baca dan faham. Kemudian barulah kita buat aktiviti mengenal pasti isi tersirat. Okey, kita lihat sama-sama dan kita baca sama-sama. Okey. Baik, aktiviti 2. Baca teks dan lengkapkan jadual. Okay. Mimi dan Momo berjoging. Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman. Okay. Mimi dan Momo berjoging. Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman. Okay. Jadi kita faham ya apa yang Mimi dan Momo buat. Mereka pergi berjoging. Di mana? Mereka berjoging di taman. Kenapa? Kerana udara di taman itu
nyaman. Ya. Okey, kita baca seterusnya. Badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Kita ulang. Badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Okay, jadi kita fahamkan. Okay, mereka tadi dah berjoging. Lepas berjoging, badan mereka pun berpeluh. Ya? Kemudian mereka pun minum bekalan air yang mereka bawa selepas berjoging. Okay, kita baca lagi yang seterusnya. Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih. Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih. Jadi apa perasaan mereka selepas berjoging? Mereka rasa gembira. Ya, mereka tak penat walaupun badan mereka tadi berpeluh. Tapi sebaliknya mereka rasa lebih cergas kan? Okey. Baik. Kita dah baca. Sekarang kita akan beralih kepada aktiviti di sebelahnya. Muka surat 59. Okay, kalau kamu lihat muka surat 59. Okay, di mana kita perlu mencari isi tersirat ya, berdasarkan penyataan perbuatan Mimi dan Momo. Ya, perbuatan Mimi dan Momo ini ialah idea tersirat. Okey, yang pertama kita tengok. Mereka berjoging di taman. Mereka berjoging di taman. Okey, itu yang Mimi buat. Okey, kenapa mereka berjoging di taman? Kan? Tempat taman tu sesuai tak untuk mereka berjoging secara tersiratnya kalau kita baca. Jadi tempat mereka berjoging sangat sesuai. Itu idea tersirat dia ya. Tempat mereka berjoging sangat sesuai. Ya. Sebab apa? Udara dia nyaman kan. Kita tengok kat situ. Berjoging di taman, udara di taman itu nyaman. Jadi tempat mereka berjoging sangat sesuai. Okay, itu jawapan dia. Okay, yang kedua. Selepas berjoging, mereka minum air. Selepas berjoging, mereka minum air. Jadi idea tersirat dia apa? Mereka minum sebab apa? Kenapa Mimi dan Momo tadi minum air selepas berjoging? Okay, mereka minum kerana dahaga. Mereka minum kerana dahaga. Okey. Yang ketiga. Okey, perbuatan Mimi dan Momo selepas berjoging tadi, mereka tidak mudah letih. Mereka tidak mudah letih. Jadi apakah idea tersiratnya? Kenapa mereka tidak mudah letih? Okey, jadi tersiratnya ialah amalan berjoging menjadikan badan cergas. Amalan berjoging menjadikan badan cergas. Okey, bila cergas kat sini maksudnya kita tak mudah rasa letih lah bila kita selalu berjoging. Badan kita jadi sihat dan cergas. Okey, itulah panduan bagaimana untuk melengkapkan idea tersirat berdasarkan maklumat yang kita baca tadi. Okey, teks yang kita baca tadi. Okey, boleh murid-murid? Okey. Baik. Kemudian kita beralih pula kepada objektif kita yang ketiga, iaitu kemahiran menulis. Okey, apa yang kita nak belajar tulis hari ini ialah bagaimana untuk menjawab soalan bercapah dengan betul. Okey. Awak boleh lihat buku teks muka surat 53. Okey. Muka surat 53. Okey, ada 3 aktiviti tapi cikgu dah cropkan. Cikgu buat satu-satulah supaya nampak lebih jelas ya. Okey. Menulis. Cergaskan diri. Kita lihat yang pertama. Okey. Maklumat dalam gambar yang diberikan ialah tidur 8 jam sehari. Soalannya, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Okey, dia tanya mengapa. Kan? Jadi, cara kita jawab ialah kita perlu tidur 8 jam sehari supaya ini tersiratnya. Kenapa kena tidur 8 jam sehari? Supaya badan kita cergas. Okey? Kita jawab balik soalan dia tadi kan. Kita ambil daripada sini. Kita perlu tidur 8 jam sehari. Tapi kita sambung dengan kata hubung supaya badan kita cergas. Macam cikgu cakap tadi, bila persoalan mengapa, biasanya kita akan menggunakan kata hubung kerana ataupun supaya. Ya? Jadi di sini ialah
Dia tanya mengapa kena tidur 8 jam sehari? Ya, kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Itu contoh. Ya. Contoh kalau cikgu tanya kamu kan, kenapa kita perlu gosok gigi setiap hari? Jadi awak jawab, kita perlu gosok gigi setiap hari supaya gigi kita bersih dan tidak mudah rosak. Okey, kita lihat yang kedua. Okey, frasa yang diberikan ialah bersenam 3 kali seminggu. Bersenam 3 kali seminggu. Okey, soalannya, bilakah kita boleh bersenam? Bilakah kita boleh bersenam? Okey, bila. Bila merujuk kepada masa. Waktu bila kita boleh bersenam? Okey, di sini diberikan bersenam 3 kali seminggu iaitu bilangan kekerapan kita bersenam, bukan waktu kita bersenam. Maksudnya dalam seminggu kita ada 7 hari. Okey, jadi kita kena luangkan waktu bersenam kita sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Tapi waktu bila kita nak bersenam? Kita ada 24 jam, betul tak? Jadi waktu bila yang kita sesuai bersenam? Jadi itulah dia punya isi tersiratnya, jawapan yang kita nak berikan. So kita jawab macam ni. Kita boleh bersenam pada waktu pagi atau petang. Kita boleh bersenam pada waktu pagi atau petang. Itulah jawapannya. Tepat 3 kali seminggu yang kita bersenam tu bila kita nak buat? Waktu pagi ataupun waktu petang. Okey. Baik, kita lihat yang ketiga. Okey, frasanya ialah mandi 3 kali sehari. Mandi 3 kali sehari. Bila kita nak mandi tu? Pagi, tengah hari dan malam. Ya, pagi kita pergi sekolah. Tengah hari tu kita dah balik sekolah. Kemudian malam tu selepas kita bermain ke apa ke kan. Sebelah petangnya kita dah peluh, kita mandi. Okey, soalannya. Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Okey. Sama juga dengan soalan mengapa kita kena mandi. Cuma diubah sikit soalan tu nyatakan sebab. Maksudnya kita kena beritahu apakah alasan kita kena mandi 3 kali sehari. Jadi macam mana kita nak jawab? Kenapa kita kena mandi? Macam tadi kan, kenapa kena gosok gigi? Supaya gigi bersih, supaya gigi tidak mudah rosak. Jadi mandi ni pula kenapa kita kena mandi? Kan 3 kali sehari pula tu. Jadi kita perlu mandi 3 kali sehari supaya badan kita bersih dan wangi. Kita perlu mandi 3 kali sehari supaya badan kita bersih dan wangi. Itu contoh jawapan yang boleh kita berikan. Respon yang kita boleh berikan terhadap soalan bercapah tadi. Okey. Jadi sekarang kita buat aktiviti untuk kemahiran menjawab soalan bercapah. Kita nak tulis jawapan. Awak boleh lihat buku aktiviti. Kita masuk kepada aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti menulis jawapan soalan bercapah. Muka surat 60. Awak tengok buku aktiviti jilid 1 muka surat 60. Tulis jawapan. Diberikan petikan. Kemudian barulah kita buat aktiviti menjawab soalan. Kita tengok petikan ini dan kita baca sama-sama. Rizal tidur awal pada setiap malam. Dia bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Faham ya? Seterusnya, selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Pada waktu petang, Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Mereka bermain bola sepak di padang. Jadi kita dah baca tentang aktiviti Rizal tadi kan. Daripada bangun pagi sampailah di waktu petang. Okey. Baik, sekarang kita akan jawab soalan. Ada 3 soalan yang kita perlu jawab berpandukan petikan tadi. Okey, soalan yang pertama. Apakah sebab Rizal tidur awal? Apakah sebab Rizal tidur awal?
Baik, jadi kenapa Rizal tidur awal? Jadi kita boleh jawab Rizal tidur awal supaya dia tidak lewat ke sekolah. Dia tidak lewat ke sekolah, kan? Sebab dia bila tidur awal, dia boleh bangun awal. Jadi dia tak dah terkejar-kejar nak pergi ke sekolah, ya, dan tak terlewat. Okey? Okey, soalan 2. Mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Dalam teks tadi, dia akan bagi tahu Rizal berasa cergas dan dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Jadi kenapa dia nak pergi ke sekolah? Dengan semangat sekali. Jadi kita boleh jawab, Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana dia mahu belajar dengan bersungguh-sungguh. Dia mahu belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey. Yang ketiga, selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang? Berikan alasan. Tadi kita baca Rizal waktu petang dia bermain bola sepak dengan kawan-kawan di padang, kan? Okey, selain daripada main bola, apa yang kita boleh buat? Banyak aktiviti yang kita boleh buat sebenarnya, kan? Ada banyak permainan. Ya? Jadi apa yang bergantung pada kamu nak pilih aktiviti yang bersesuaian yang boleh dibuat pada waktu petang. Okay, contoh ya, contoh yang cikgu berikan di sini ialah selain bermain bola, kita juga berjoging supaya badan kita berpeluh dan sihat. Jadi cikgu pilih aktiviti berjoging. Selain bermain bola, kita juga boleh berjoging. Cikgu tinggal perkataan boleh kat sini, ya. Kita juga boleh berjoging supaya badan kita berpeluh dan sihat. Okey, itulah alasannya. Okey, ya. Baik. Jadi, itu saja untuk pelajaran kita hari ini, ya, di mana kita telah pun belajar tentang kemahiran memberikan respon secara lisan ataupun bukan lisan, okey, dengan betul. Kemudian kita belajar bagaimana untuk mengenal pasti isi tersirat dan juga bagaimana untuk menjawab soalan bercapah. Okey. Jadi untuk latihan, macam tadi cikgu bimbing awak buat aktiviti jilid 1, ya, aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 27 sehingga muka surat 60. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.